Cik Zakir, nak tanya lah, saya boleh cerita pasal Nabi Idris tak? Dah pernah cerita pasal Nabi Idris? Tak pernah eh? Ni saya biar selfie eh. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'. Marilah kita sama-sama mulakan majlis kita dengan bacaan. Marilah kita masuk tak? Marilah kita masuk kan? Marilah kita sama-sama mulakan majlis kita dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Tuan-tuan, puan-puan, sidang hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Seperti biasa, Rabu keempat, pada hari Rabu keempat setiap bulan, saya berada di Surau Al-Husna ini untuk bersama dengan tuan-tuan untuk kita bersembang-sembang, berkongsi cerita tentang kisah para anbiya. Dan sebenarnya dah tak ikut turutan dah. Saya pun dah tak ingat dah surau ni. Sampai last kali bulan lepas cerita pasal Nabi Saleh. Cik Zakir tak ada. Pasal Nabi Saleh. Sebelum tu kita cerita pasal banyaklah Nabi-Nabi lain. Bulan ni saya nak cerita pasal Nabi Idris, boleh ke? Boleh ya? Okey. Nabi Idris siapa? Okey, kalau ikut turutan dalam nama-nama Nabi, yang pertama ialah Nabi Adam. Yang kedua Nabi Idris. Okey. Jadi gap antara Nabi Adam dengan Nabi Idris ni dikatakan banyak riwayat lah. Riwayat yang paling banyak mengatakan bahawa Nabi Idris ini merupakan keturunan yang ke-6 daripada Nabi Adam AS. Lepas Nabi Adam, Nabi Sis. Lepas Nabi Sis banyak lagi nama-nama yang lain, tapi mereka bukan Nabi dan Rasul. Nabi Sis seorang Nabi tapi bukan Rasul. Kemudian diikuti dengan Nabi Idris. Okey. Jadi Nabi Idris seorang Nabi dan Rasul yang mana berasal daripada Iraq. Kemudian dia berhijrah dan diangkat menjadi Nabi ketika beliau telah berhijrah ke Mesir. Okey. Mesir di Kahirah, dikatakan dekat Kahirah tu. Okey, jadi Nabi Idris alaihissalam, dia nama pun Idris. Idris daripada kata akar dia ialah darasa. Darasa apa? Siapa tahu darasa? Darasa yadrusu dirasatan. Darasa ni artinya belajar. Madrasah sekolah. Dirasah mata pelajaran, subjek. Mudarris guru. Mudarrisatun guru perempuan. Madrasah sekolah tadi lah. Jadi darasa ni artinya pelajaran. Jadi sesuai dengan namanya Nabi Idris. Idris itu artinya yang educated, yang terpelajar. Kenapa? Sebab Nabi Idris ini terkenal dengan sifat inteleknya. Kalau Nabi Adam, dia bapa kepada manusia semua sekali. Dia ajar macam mana nak makan, dia ajar macam mana nak hidup, nak tidur, nak hidup berpasangan. Itu cara Nabi Adam. Dan Nabi Idris AS, dia orang pertama yang mula mencipta kaedah menjahit. Kalau orang zaman dulu, dia kalau baju tu dah koyak, kain contoh kulit baju dah koyak, buang lah. Ataupun pecisan ke? Cebisan. Okay, you know my English. Okay. Cebisan kain yang kecil-kecil tu akhirnya dicantumkan melalui proses jahit. Jadi Nabi Idris AS orang pertama yang cipta jarum
Dan orang pertama yang cipta benang, dan dia dah mencipta kaedah menjahit. Jadi orang perempuan jangan nak action sangat kata dia tiada menjahit ke apa. Sebenarnya orang lelaki yang pertama yang menjahit. Macam geng-geng makcik Kemboja ke apa ke, jangan nak action sangat. Baju dia lawa ke apa benda ke, kata orang perempuan pada jahit, orang lelaki tak pandai. Sorry. Sebenarnya cipta kaedah jahitan orang pertama ialah seorang Nabi, iaitu Nabi Idris, dan dia seorang lelaki. Okey. Dan Nabi Idris AS juga orang pertama yang mencipta kaedah simbol. Dulu dia kalau komunikasi tu cakap je. Cakap. Tapi Nabi Idris orang pertama yang mencipta kaedah simbol. Jadi maknanya kalau dia tak ada, orang boleh baca simbol dia. Kalau bulat mungkin matahari lah. Kalau bentuk batang lidi tu mungkin lelaki. Kalau yang ada pakai skirt tu perempuan. Dia buat bentuk-bentuk, ada bentuk macam kuda. So dia orang pertama yang mencipta kaedah simbol. Dan kaedah simbol tu saya kaji, kajian saya lah, bukan kajian profesor pun. Dikatakan kaedah simbol yang Nabi Idris ciptakan itu dinamakan sebagai hieroglif. Dan hieroglif ini tulisan siapa? Tuan-tuan tahu tak hieroglif? Mesopotamia. Hieroglif ni tuan-tuan tengok tak cerita ni? Cerita Transformer yang dekat piramid tu. Kan ada tulisan hieroglif kan? Jadi maknanya hieroglif ini bukan ciptaan Firaun. Tapi sebenarnya hieroglif ini adalah ciptaan Nabi Idris alaihi salam. Sebab Nabi Idris orang pertama yang mencipta kaedah simbol. Kemudian barulah jadi tulisan. Kemudian barulah sekarang ni lah jadi WhatsApp lah, apalah semua. Jadi emoji dan sebagainya. Okey, jadi Nabi Idris alaihi salam, selain daripada dia mencipta kaedah menjahit, dia juga mencipta kaedah penulisan simbol. Dan dia juga merupakan orang pertama yang mencipta bangunan yang lain daripada 4 segi. Dulu, zaman Nabi Adam dulu, semua bangunan bentuknya bentuk ka'bun. Ka'bun ni artinya cube. Itu yang jadi Kaabah tu, sebab untuk cube. Kaabah tu berasal daripada perkataan ka'bun. Ka'bun artinya cube, 4 segi tepat. Macam ni lah, macam kotak ni lah, kotak tisu ni. Ini ka'bun, bentuk dia ka'bun. Jadi Nabi Idris orang pertama yang cipta bangunan bukan ka'bun, iaitu bentuk apa? Bentuk piramid. Jadi dia cipta bangunan yang pertama. Ni kira macam bida'ah lah ni. Apa saling kau orang lain semua buat bentuk persegi, tiba-tiba kau buat bentuk piramid. Dia orang pertama yang mencipta bangunan yang berbentuk piramid. Dan dia dapati sampai sekarang binaan yang paling kukuh di dunia ialah piramid. Betul tak? Jadi macam saya dulu pernah belajar kat Mesir. Saya pergi Mesir tahun 90-an, hujung 90-an. Masa tu you all semua mungkin belum lahir lagi. Muda lah sangat kan. Jadi saya pergi sana, masa tu beberapa tahun sebelum tu berlaku gempa bumi di Mesir. Jadi banyak bangunan yang terjejas, tapi satu-satunya struktur yang langsung tak terjejas ialah piramid. Kerana dia punya struktur tu sangat stabil. Inilah kelebihan yang dicipta oleh Nabi Idris AS. Sekaligus teori ini menyatakan bahawa sebenarnya piramid yang ada kat Mesir lah, dekat Amerika, kat Brazil dan sebagainya, semua itu adalah mendapat inspirasi ataupun mendapat ajaran daripada Nabi Idris alaihi salam. Jadi kita sebagai orang Islam, baru-baru ni saya pergi ke Cairo, saya cakap kat jemaah saya, kita sebagai orang Islam, kita kena yakin sebenarnya orang pertama yang mencipta piramid ini bukanlah Firaun, tetapi sebenarnya adalah Nabi Idris alaihi salam. Okey. Jadi Nabi Idris ni dia zaman dulu kan tak ramai orang, manusia tak ramai. Jadi Nabi Idris ni dia macam-macam lah dia cipta. Dia buat piramid, dia buat tulisan, dia buat jahitan dan sebagainya. Dan dia bukan berkawan dengan kawan-kawan macam biasa. Macam kita kawan dengan siapa? Kawan dengan Siti Nurhaliza contoh. Kawan dengan siapa? Cik Zaki kawan dengan siapa? Siapa? Kawan dengan siapa? Dia kawan dengan Janani. Okay. Speaking of Janani, tiba kan. Saya pernah sekali tu, satu malam ni, cerita lama ni. Cerita sebelum Covid lagi. Sebelum bila dah zaman saya muda-muda dulu lah. Saya pernah makan dengan Syira tau. Sharifah Syahira, pelakon kan. Dia ajak makan dekat kedai dia. Dekat apa tak nama lupa dah. Dengan husband dia Ijaz kan. Ustaz datang lah kedai akak tu.
akak belanja, makan lah. Saya pun datang lah kedai dia. Makan, tiba-tiba ada seorang awet tu makan semeja dengan kita orang lah. Makan semeja, bukan makan sepinggan. Jadi saya pun tak kenal dia. Kita pun selfie lah. Selfie. Lepas tu sekali dah sembang punya lah rancak Mina ni dah lah free hair, lawa comel pula tu. Dia tak tahu aku ni ustaz kan. Tapi saya pun tak tengok dia sangat lah. Orang kata dia tak pakai tudung, saya tak nampak pun. Orang kata kan. Jadi kita makan. Sekali tengah-tengah makan kan, saya tanya dengan dia, siapa nama awak? Sekali Syirah dia kata, Ustaz, kau ni betul ahli syurga lah Ustaz. Kau tak kenal dia ke dia? Siapa Ustaz? Tak kenal. Lepas tu sekali dia beritahu lah nama dia. Saya pun buka lah Instagram dia. Tengok masa tu Instagram dia 400,000. Saya punya kawan 400 orang. Dia punya kawan 400,000. Mina ni siapa kan? Rupanya pelakon. Rupanya Jananik. Oh, jangan main-main, saya pernah makan dengan Jananik secara tak sengaja lah. Lepas tu saya pun post lah kat Instagram. Ramai kata, gila Ustaz, makan dengan Jananik. Ni siapa aku tak kenal. Masa tu lah, lepas tu barulah saya kenal. Cuma jodoh kami tak panjang lah. Sayang saya masa tu, yelah kan, tak ada jodoh lah, tak apalah. Okey, kenapa cerita pasal Jananik? Oh kawan, okey kawan, okey. Ada orang dia kawan dengan, yelah, dengan pelakon, penyanyi dan sebagainya. Tahu tak Nabi Idris kawan dengan siapa? Nabi Idris dia berkawan dengan malaikat maut. Jangan main-main. Dia sembang-sembang dengan malaikat maut. Malaikat maut turun ke dunia, dia bersembang, tanya pasal ilmu hikmah dan sebagainya. Dia Nabi, dia dapat wahyu. Jadi dengan malaikat ni dia biasa lah sembang-sembang. Jadi satu hari tu dia sembang dengan malaikat maut. Dia kata, Tuan, lebih kurang itulah. Saya pun tak tahulah dia punya bahasa macam mana kan. Tuan, saya nak tahulah. Tuan ni kerjanya cabut nyawa orang kan? Dia. Sakit tak cabut nyawa orang? Saya tak sakit lah, orang yang kena cabut tu sakit tu. Saya ni tengok orang nak sakit, nak mati ni sakit sangat nampak je. Boleh tak cerita dia? Sebab zaman dulu cabut nyawa tanpa sebab. Zaman sekarang ni je malaikat maut minta izin Allah supaya nak cabut nyawa seseorang ada sebab. Sakit COVID ke, accident ke, whatever lah. Zaman dulu nak cabut-cabut, sihat-sihat tu cabut. Jadi ramai tak puas hati, bengang. Sebab dia mati sebab malaikat maut cabut, bukan sebab COVID. Jadi tanpa sebab. Jadi akhirnya Nabi dia tanyalah, Tuan, boleh tak cerita dengan saya, sebenarnya mati ni sakit ke? Ui sakit, jangan tanya macam mana, sakit. Sebenarnya saya tengok orang ni mati, teringin nak tahu macam mana sakitnya mati. Jangan. Sakit ke mati? Sakit. Sakit benar ke? Benar sakit ni. Boleh tak saya nak cuba? Jangan. Bolehlah saya nak cuba. Malaikat maut kata apa? Tak boleh Tuan. Walaupun Tuan ni Nabi, tapi saya tak boleh suka-suka cabut nyawa orang, kecuali ada order. So nama dah ada masuk dalam listing orang yang mati, baru saya boleh cabut nyawa. Kalau gitu adjust lah, kasih nama saya masuk. Tak boleh, bukan kerja saya. Kerja saya cabut je, yang masukkan list tu Allah. Jadi malaikat maut cakap, ginilah Tuan, oleh kerana Tuan ni Nabi dan Rasul, mintalah pada Allah. Mana tahu Allah akan makbulkan. Jadi jadi Nabi Idris pun angkat tangan, berdoa, Ya Allah, bagilah kebenaran untuk malaikat maut ini mencabut nyawa aku nak try macam mana rasanya maut. Biar betul Tuan. Dah doa dah ni. Cuba tengok dalam list. Betul, ada dalam list untuk dicabut nyawanya. Tapi bukan betul-betul tahu, cuba-cuba je. Lepas tu sekian malaikat maut cakap apa? Cuba tak cuba, kalau arahan datang aku cabut je kan. Cuba tak cuba tu kerja Tuhan lah. Maka Nabi Idris pun, okeylah, saya dah ready Tuan untuk merasa sakitnya mati. Okey, baringlah. Okey, baring. Dia pun baring. Jadi malaikat maut pun cabutlah nyawa sikit-sikit. Daripada kaki tu, bayangkan kuku tu dicabut, tok. Sakitnya maut ni. Kulit tu disiat-siat. Kulit disiat-siat lagi macam mana? Tulang tu dipisahkan dengan daging. Kemudian otot-otot tu mesti ni saya cuba. Tapi memang sakit sangat. Maka menjerit-jeritlah Nabi Idris AS. Lalu Nabi Idris kata, cukup, dah. Sakit sangat, tak tahan ni. Cukuplah, aku dah rasa dah betapa sakitnya mati. Bau kaki dah tak tahan dah, apatah lagi seluruh badan. Malaikat maut kata apa? Tak boleh. Once cabut, consider cabut semua. Tak boleh separuh-separuh. Takkanlah mati kaki je. Tak boleh.
Dia teruskan. Sampailah ke kaki, sampailah ke lutut, sampailah ke perut, sampai ke pinggang. Nabi dia kata, dah, cukup dah. Tak apalah. Tak boleh kena cabut lagi. Sampailah naik ke dada, sampai akhirnya tercabutlah nyawa, roh Nabi Idris AS daripada tubuhnya. Lepas tu malaikat maut pun kata, ya Allah, aku telah melaksanakan tugasku, maka terpulanglah pada engkau ya Allah untuk buat apa terhadap roh Nabi Idris, sahabatku tadi. Maka Allah Ta'ala pun tiup balik roh Nabi Idris ke dalam jasad Nabi Idris, dan Nabi Idris pun terjaga semula. Maka Nabi Idris dikejutkan, Tuan, bangunlah Tuan. Tuan dah hidup balik ni. Jadi Nabi Idris yang lemah longlai, dia kata, ya Rabbi, susah sakitnya, sakit maut ni. Terlalu sakit. Tak boleh nak digambarkan bagaimana sakitnya mati ni. Dah aku tak nak mati lagi dah. Cukuplah sekali. Malaikat maut kata apa? Ini baru cubaan. Cubaan tak cubaan. Yang penting nak memang rasa betul. Jadi akhirnya Nabi Idris AS pun hidup kembali. Habis satu cerita. Ada lagi cerita lain? Tapi ada masa ke tak? Ada ke kita sambung bulan depan? Okey. Tuan-tuan, saya kena minum sekejap air. Air Evian. Bismillahirrahmanirrahim. Ni Abang Jack sponsor? Bukan? MBI sponsor. Terima kasih MBI. Evian. Kalau pergi masjid lain, masjid negara pun tak pernah dapat Evian ni. Hanya surau apa? Surau Husna. Yang surau Husna je yang bagi. Dahsyat oh. Tuan-tuan minumlah Evian. Mahal ni. Okey, sama mana tadi? Hidup balik Okey. Setelah hidup balik, maka Nabi Idris pun ditanya oleh malaikat maut. Macam apa perasaan bila dia cabut nyawa? Janganlah. Sakit sangat, terlalu sakit. Itu aku Nabi. Kalau umat yang zalim, umat yang kufur, umat yang murtad dan sebagainya, aku tak tahu macam mana sakit dia. Itu cara aku seorang Nabi yang beriman, yang dikasihi oleh Allah, pun begitu sakitnya maut. Nak cuba lagi tak? Jangan. Trauma aku. Sampai trauma dia. Akhirnya Nabi Idris AS, dia pun meneruskan kehidupan seperti biasa. Tapi dia ada inquiry, ataupun dalam Indonesia bahasa apa? Dia panggil penasaran. Dia punya penasaran kok di hatinya. Penasaran itu apa ya? Perasaan yang ingin tahu, yang gejolak hatinya, apa, bersangatan tu apa? Yang luar biasa ya. Luar biasa rasa ingin tahu. Jadi penasaran kok. Dia nak tahu macam manakah keadaan, rupa bentuk keadaan di neraka. Pelik-pelik Kita dah tahu cerita pasal neraka dah lah, tak adalah terfikir-fikir. Dia Nabi Idris ni, dia nak tahu sangat macam mana keadaan dalam neraka. Maka Nabi Idris pun cakap dengan malaikat maut, wahai malaikat maut, boleh tak tolong bawa aku, tunjukkan aku bagaimana keadaan di alam neraka. Maka Nabi Idris pun, malaikat maut kata apa? Bukan biasa-biasa permintaan kau ni. Permintaan yang sangat luar biasa. Jadi ini bukan kerja aku nak bawa engkau tengok neraka. Aku pun tak berani nak tengok neraka. Jadi malaikat Nabi Idris kata apa? Tolonglah bawa aku demi untuk mencari hikmah. Dia nak tambah ilmu dia, knowledge dia. Dia nak tengok neraka. Atas permintaan yang pelik tu, maka malaikat maut kata apa? Kau mintalah pada Allah supaya aku diizinkan untuk aku bawa engkau pergi tengok neraka. Okey. Akhirnya dipendekkan cerita, doa Nabi makbul, doa Nabi Idris pun makbul. Dia minta nak tengok neraka. Tapi malaikat maut kata apa? Boleh tengok dari jauh je tau. Tak boleh tengok dari dekat, boleh tengok dari jauh saja. Sebab keadaan neraka sangat dahsyat. Tak boleh tengok dari jauh, tak boleh tengok dari dekat, kena tengok dari jauh. Maka Nabi Idris pun dibawa oleh malaikat maut pergi terbang ke langit berapa tak tahulah. Pergi terbang, kemudian dalam perjalanan baru separuh jalan, tiba-tiba Nabi Idris telah terbau something yang sangat busuk. Busuk dia bukan busuk biasa, busuk yang sampai peringkat hidung tu bernanah tau. Bukan tak tahan busuk sangat, tapi sampai hidung bernanah, lebih kurang macam tu lah. Maksudnya sakit lah. Bau yang busuk itu sangat menyakitkan. Bukan sekadar tengik, tapi menyakitkan.
Jadi malaikat maut pun ditanya oleh Nabi Idris, "Tuan, saya dah bau-bau busuk ni, adakah ini bau neraka?" "Ya, ini bau neraka." "Oh, maknanya dah dekat lah ya, dah boleh bau." "Oh tak, jauh lagi, jauh lagi, ratusan ribu perjalanan lagi, jauh lagi." Maka Nabi Idris kata, kalau macam gini takkan sepanjang-panjang ni kita nak bau je ni. Ini baru baunya, belum isinya kan. Buat kata cerita Piramli kan. Ini baru baunya, belum isinya. Jadi malaikat maut berkata, "Kau minta doa pada Allah supaya dicepatkan perjalanan kita." Maka Nabi Idris berkata, "Ya Allah, lajukanlah perjalananku ini ya Allah, supaya aku tak terseksa dan matikanlah deria bau aku." Maka deria baunya pun dimatikan. Nabi Idris AS pun sampai ke satu platform yang jauh. Daripada platform di situ lah Nabi Idris AS berhenti bersama malaikat maut, dan mereka melihat neraka dari jauh. Dari situ je malaikat maut tunjukkan pada Tuan Nabi Idris, inilah neraka. Kita boleh tengok dari jauh je. Dari jauh dah terdengar dah bunyi ngauman ombak api neraka. Mengaum bunyi je. Dengar orang terpekik terlolong kerana kesakitan azab api neraka. Sampai Nabi Idris AS tengok, terlalu ngeri. Agaknya kalau kita tengok something ngeri, apa jadi? Pingsan Siapa pernah tengok cerita hantu kat wayang? Biasa tengok ni kaki wayang ni nampak. Saya pernah tengok cerita hantu paling ngeri lah. Apa cerita apa Pengabdi Setan. I tell you what, Pengabdi Setan paling ngeri lah cerita hantu kat wayang yang saya pernah tengok. Cerita sundal bolong ke apa tu tak biasa, itu biasa je, tak ada apa. Tapi kalau Pengabdi Setan memang ngeri lah. Nampak betul-betul macam ada setan depan kita tu. Paling ngeri lah. Tapi paling ngeri macam mana pun Tetap tak ngeri. Bila keluar best tak? Saya cakap dengan anak-anak saya, best tak? Best pa. Ni cerita hantu paling best sekali. Kata ngeri, tapi best. Sebab kita manusia, tengok wayang je, ngeri kita tu tak ke mana pun. Lepas tu nampak awet-awet yang keluar, ngeri tak? Ngeri lah. Nak tengok lagi doh. Awet-awet kan. Jadi dia nak tengok lagi. Kata ngeri tapi nak tengok lagi. Ini tak ngeri lah. Tapi Nabi Idris AS, bukan saya nak samakan Nabi Idris dengan kaki wayang, tidak lah. Cuma Nabi Idris ngeri tengok neraka sampai Nabi Idris pengsan. Setakat ni saya tak pernah dengar lagi siapa-siapa tengok wayang untuk cerita hantu tiba-tiba pengsan. Dalam wayang ada ke? 3 gadis pengsan tengok cerita hantu di wayang. Ada ke dalam surat khabar? Tak ada. Tak pernah dengar lagi pengsan. Nabi Idris pengsan tengok neraka kerana terlalu ngeri. Bau dah busuk, dengar suara pun dah ngeri dah. Sekali bila tengok, sekejap tengok terus pengsan. Nabi Idris dikejutkan lagi. Dah bangun, pengsan kali kedua, pengsan kali ketiga, kali keempat, tak tahulah kali ke berapa dah. Sampailah bila Nabi Idris terjaga lagi, Nabi Idris minta dirawat untuk pulihkan balik dia punya trauma dia. Apa permintaan Nabi Idris? Nabi Idris minta supaya dia diperlihatkan dengan tadi neraka. So nak healing balik je lah, tengok syurga lah. Nak healing, dah stres, dah tension, dah trauma, tengok neraka. Nak healing, tengok syurga. Jadi dia meminta lah, "Wahai malaikat maut, boleh tak bawakan aku tengok ke syurga?" Malaikat maut kata, "Apa? Dia ingat syurga dan neraka sebelah-sebelah. Dia ingat macam Shah Alam dengan Subang kot, sebelah-sebelah. Padahal syurga dan neraka tu kedudukan sangat jauh. Bagaikan utara dengan selatan, bagaikan timur dengan barat. Jauh sangat." Akhirnya malaikat maut kata apa? "Mintalah doa pada Allah. Kalau Allah izinkan aku bawa lah. Kalau Allah tak izinkan aku tak bawa lah." Maka Nabi Idris pun berdoa. Doa Nabi makbul tak? Makbul lah. Doa minta supaya diperlihatkan syurga. Dari jauh pun jadilah. Okey. Maka Nabi Idris pun dibawa menuju ke syurga. So perjalanannya ulang balik macam tadi, jauh sangat. Dan dari jauh lagi Nabi Idris dah terbau bau syurga. Adakah ini bau syurga? Jadi malaikat maut kata, "Ya, maknanya dah dekat lah." Tak jauh lagi, masih jauh lagi. Walaupun dah terbau macam gini, bau dia pun dah nikmat dah. Aku rasa macam dah sembuh daripada trauma dah. Bila hanya dengan terbau bau haruman.
apa? Haruman. Okey. Bau haruman syurga. Maka malaikat maut pun kata ini baru baunya, belum isinya kan. Jadi lebih kurang itulah ayatnya. Jadi akhirnya Nabi Idris pun dah macam bestnya baru bau macam ni dah selesa dah healing gila dah. Okey, jadi akhirnya sampailah di satu platform. Di situlah Nabi Idris alaihissalam diperlihatkan dengan keindahan syurga dari jauh. Dia nampak pohon melambai-lambai, gunung ganang yang penuh dengan salji, bak gunung Fujiyama ke, bak gunung kat Switzerland ke, bak gunung kat mana tak tahulah. Cantik lah, ada tasik kan. Lepas tu ada lautan yang membiru, ada haiwan-haiwan. Lepas tu dihiasi pula dengan bidadari-bidadari. Ada daripada Kelantan, ada bidadari daripada Johor, ada daripada utara. Abang, mailah bang. Tu dah utara tu. Dari Kelantan, abang, marilah kan. Kalau daripada Johor, abang, sinilah Okey, jadi ini malaikat pelbagai lah. Ceritakan pelbagai jenis bangsa yang cukup menarik perhatian Nabi Idris alaihissalam. Jadi Nabi Idris tengok syurga, agak-agak lah kalau kita tengok something yang mempersonakan, apa jadi? Kalau kita kat dunia, kalau kita takut, kita pengsan. Kalau kita tertarik, tertawan, apa jadi? Macam mana bro? Pernah tak tengok benda yang menarik sampai jadi macam mana? Sampai hayal? Oh hayal, ini kaki hayal punya. Hayal lah, okey. Contohlah kita orang lelaki lah orang lelaki. Kalau kita tengok benda apa yang kita menyebabkan kita macam tertawan. Saya dulu kan, saya kan ustaz biker kan. Bila tengok motor kan, tengok motor, dia punya exhaust kan, tengok enjin dia, tangki minyak tu, lampu tu, anak-anak Harley Davidson pula, dia punya skru gitu je 800. Gila babi siul, orang kata lah, orang Melayu tu, geng-geng biker kata lah. Kita tengok, tak boleh tahan, tak boleh tahan lah tengok. Tiba-tiba dia start engine pula, pom. Lagi dia punya dengar bunyi ini kalau aku press sekali satu kampung dengar ni. Contohlah ketertawaannya kita pada motor tu lah. Itu orang lelaki, orang perempuan dengar, alah dia ustaz cerita. Cuba orang perempuan tengok show house. Tengok kat mana-mana ada rumah baru nak buat kan, taman perumahan baru ada show house. Datang tengok dapur, bang cantiknya bang dapurnya, ya Allah, ada island kat sini. Oh nanti kita boleh masak kat sini, simpan bawang kat bawah, senang je bang. Lah best lah bang. Contohlah tu isteri saya lah kan. Bila tengok dapur cantiknya bang, ini tempat masak, senang kan. Ni cuci tangan, ni cuci pinggan. Lepas tu masak-masaknya, ada tetamu datang, dia tengok rumah tu, dia tengok toilet pula. Saya pernah bawa dia pergi tengok toilet. Renovation untuk toilet saja 100,000. Macam jenis kalau makan kuih dalam toilet tu terjatuh, golek-golek pun boleh kutip balik lah makan. Punya bersih toilet, cantik toilet, memang tertawan tengok. Itu tak bawa pergi hotel lagi. Kalau pergi hotel tengok, bang cantiknya bang, tengok Nilofa tidur pula kat hotel kat mana? Kat Dubai mana? Yang dia tidur tu nampak pari, bukan pari-pari apa? Ikan pari tu bukan terbang apa? Berenang atas kepala. Jadi hotel bawah laut tu. Jadi tengok tu, ya Allah bang, bestnya. Tapi orang perempuan kalau tengok rumah cantik macam mana, dia tengok beg tangan berkin ke, bijian ke, lawa macam mana pun, dia terpesona gitu je lah. Paling-paling pun dia akan terbayang-bayang je. Tapi saya nak ceritakan macam mana Nabi Idris AS tertawan melihat syurga dari jauh. Bukan dah masuk, tengok dari jauh je. Dia tertawan sampai terlena. Ada tak kakak-kakak tengok beg LV ke, beg Gucci ke sampai terlena? Gucci, Prada, tertidur? Ada? Tak ada. Paling-paling tengok, lawannya, ya Allah bestnya. Kalau ada satu ni, ya Allah bestnya. Itu je lah. Tak ada siapa pun yang sampai tertidur, terlena tengok beg Gucci, tak ada. Tapi Nabi Idris AS tertawan melihat syurga sampai dia tertidur. Dah dikejutkan. Tuan Nabi Idris dah bangun. Dah tengok syurga. Lena balik. 2-3 kali lena bangun. Akhirnya Nabi malaikat maut kata apa? Tuan, dah sampai masa dah untuk kita balik semula ke muka bumi. Jadi
tiba-tiba Nabi Idris kata apa? Sebenarnya saya kalau orang dah tengok syurga, nak balik tak? Nak balik ke? Ha? Apa dia? Mestilah nak masuk kan? Memang tak nak balik lah. Bukan soal nak masuk, tak masuk tu pakai cerita. Soalnya nak balik ke? Saya pergi Maldives tuan-tuan, mandi laut dia rasa macam tak nak balik lah. Itu baru pergi Maldives. Pergi Pulau Mabul, tengok air laut. Bestnya mandi kasi, pergi apa? Snorkeling lah, pergi diving lah. Dah tak nak balik lah KL tu apa? Tak nak lah. Balik KL dia kena kerja balik, kena ceramah lagi. Malah lah. Biar duduk kat Mabul relax, makan minum kelapa, relax, mandi terjun, mandi apa. Itu je, relax je kan. Ni balik KL kena kerja lah, ceramah lah, forum lah, apalah, penat lah kan. Rasa tak nak balik, itu baru pergi Mabul. Orang pergi Mekah pun tak nak balik lah. Pergi Mekah tengok Kaabah, nak balik KL tak nak lah, malah lah. Nanti tak pagi kena jam lagi pergi kerja, malah lah kan. Nak rasa macam duduk kat Mekah je. Itu baru dunia. Jadi agak-agak Nabi Idris nak balik ke? Tak nak dah. Dia kata dengan malaikat maut, Tuan, saya dah nampak syurga punya keindahan ni, tak nak balik lah kan. Akhirnya malaikat maut kata apa? Tak boleh Tuan kena balik semula ke dunia. Ini tempat, syurga ni tempat orang alam lain, alam orang yang dah mati. Akhirnya malaikat maut kata apa? Nabi dia kata apa? Kan saya dah mati tadi. Sudah. Akhirnya dipendekkan cerita ni khilaf Dipendekkan cerita, akhirnya malaikat maut meninggalkan Nabi Idris di situ. Nabi Idris sekarang sedang berada di satu platform antara dunia dengan syurga, tapi dia dapat melihat syurga dari jauh. Dan malaikat maut, malaikat jaga syurga, malaikat apa? Betul, skor agama dulu. Mana tahu? Skor agama. Hebatlah. Mes sini ganti saya. Jadi malaikat Ridwan pun ke depan dan dia pun offer pada Nabi Idris AS. Tuan ni Nabi, Tuan ni Rasul, Tuan ni kekasih Allah. Tempat Tuan dah ready dah dalam syurga. Everything is prepared for you. You just get in, enter the syurga, and then you can enjoy all the facility yang ada dalam syurga. Jemputlah masuk Tuan. Malaikat Ridwan dah persilakan dia lah untuk masuk. Bidadari pun macam tadi lah, yang daripada Kelantan, Terengganu, semua dah ada dah. Ini dapat yang Arab ada, yang Turki mata biru kan. Semua dah ready dah. Yang Korea punya bidadari semua dah ready. Arab lah, apalah, semua Siam lah, Parsi lah, semua dah ada dah. Menyambut kehadiran Nabi Idris alaihi salam. Semua kata, jemputlah bang, masuklah bang, marilah bang. Macam-macam bahasa lah. Ini lakonan semula, bukan betul Kang Ustaz, nanti kan tanya, Ustaz, apa dalil Ustaz? Ada bidadari Siam. Mana ada dalil? Ni kan cerita balik biar you all tak ngantuk. Tu ada yang tidur tu, saya nampak. Bukan tak nampak kan. Yang perempuan pun sama, ada yang tidur tu. Okey, jadi akhirnya ini lakonan semula. Jadi tapi setelah Nabi Idris AS dipersilakan untuk masuk ke syurga, apa respon jawapan Nabi Idris? Dia kata, bukan saya tak nak masuk ke dalam syurga. Manusia mana yang tak nak masuk syurga? Tak ada. Manusia mana yang tak nak masuk syurga? Mesti semua nak masuk syurga. Apatah lagi dah nampak depan mata, apatah lagi telah dipersilakan. Bukan dipersilakan oleh bidadari-bidadari biasa, tapi dipersilakan oleh ketua penjaganya, iaitu malaikat Ridwan. Takkanlah aku tak nak masuk. Tapi aku segan nak masuk ke dalam syurga selagi mana Nabi Muhammad dan umatnya tidak masuk di dalam syurga terlebih dahulu, dan aku barulah akan mengekori mereka. Begitu sekali. Rupanya Nabi Idris AS sangat menghormati Nabi Muhammad dan umatnya. Siapa? Kita lah. Sanggup dia tahan nafsu dia tahan dia punya kehendak, keinginan dia untuk masuk ke dalam syurga semata-mata kerana nak beri laluan kepada Nabi Muhammad dan umatnya. Dia tunggu. Jadi itulah cerita tentang Nabi Idris AS. Dan sebenarnya dikatakan Nabi Idris mencipta piramid yang ada kat Mesir, kat Kairah sekarang, kat Giza tu.
Diciptakan piramid itu tempat untuk Nabi Idris balik ke bumi dan landing nanti. Itu dia punya apa? Kalau kapal terbang tu dia punya apa? Airstrip tu kan. You know what airstrip apa? Ha? Landasan tu airstrip lah, tapi dia punya yang lampu yang nampak jauh nampak tu. Apa tak nama dia? Kira macam kalau laut tu ada lighthouse lah. Hai, nampak ni darat. Gitulah. Maknanya dia dari jauh nampak ni tempat landing piramid. Dikatakan piramid tu tempat Nabi Idris alaihissalam nak landing nanti. Tapi wallahualam, saya tak tahu, saya tak ada dalil. Ni cerita-cerita dikatakan begitulah. Saya pernah dengar daripada Syekh kat Mesir berkata sebenarnya itu adalah penanda yang kat mana Nabi Idris nak landing. Kalau tidak, kalau tak ada benda tu mungkin takut Nabi Idris terlanding dekat Pulau Tioman ke. Mungkin macam tu lah kot. Jadi akhirnya dia buat dekat situ supaya turun kat Cairo balik. Tapi Nabi Idris balik tak ke muka bumi? Nabi Idris tak balik. Jadi Nabi Idris hidup lagi tak? Ya. Nabi Idris masih hidup lagi. Ada 4 Nabi. Sekurang-kurangnya ada 4 orang Nabi yang masih hidup. Siapa? Bukan Isa. Bukan Isa. Isa. Kau sebut betul lah Isa Lagi Nabi apa? Hidir. Nabi Hidir, Nabi Isa, lagi Nabi Idris. Yang keempat Nabi Ilyas. Dah cerita belum dekat masjid kat Selari? Nabi Ilyas? Belum Kita akan cerita pasal Nabi Ilyas, tapi bukan sekarang. Pada bulan depan. Okey. Tak tahulah bila kan. Kalau hidup lagi lah, insya-Allah. Jadi Nabi Idris masih hidup sebab apa? Dia ada di syurga sedang menantikan Nabi Muhammad dan umatnya masuk ke syurga. Itu Nabi Idris. Nabi Ilyas, dia minta ditangguhkan kematiannya kerana dia nak terus berzikir dan berzikir. Bila malaikat tanya, kenapa kau nak terus berzikir? Sebab aku nak cuba nak lawan pahala umat Muhammad yang sangat banyak. Walaupun amalannya pendek, walaupun umur umat Muhammad ialah pendek-pendek, tapi dia punya pahala je beribu-ribu tahun. Seolah-olah macam dia hidup 20 tahun. Ada Lailatul Qadar, ada gandaan 27 kali ganda, ada sedekah jariah, ada ilmin yuntafa'u bihi, ada wawaladin salihin yad'ulah. Jadi banyak. Umur Muhammad punya umat memanglah pendek-pendek, tapi pahalanya banyak. Jadi aku nak teruskan berzikir supaya aku dapat menandingi pahala umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu kata Nabi Ilyas. Sebab tu sampai sekarang dia masih lagi hidup. Okey, sebab tu masa peristiwa pencarian dia dihilang di dalam hutan. Hutan Arab lah. Hutan Arab yang taklah berapa nak hutan sangat, tapi kat situ lah dia hilang. Sampai sekarang Nabi Ilyas masih lagi hidup. Kemudian Nabi Hidir yang menjaga air. Kemudian Nabi Isa alaihissalam kerana dia nak bantu umat Muhammad, menyelamatkan umat Muhammad daripada fitnah Dajjal. Fitnah Dajjal. Sebab tu dia diberikan terus untuk hidup, tapi dia datang balik bukan dengan syariat dia. Bukan dengan syariat baru, tetap syariat Nabi Muhammad, tapi dia nak menyelamatkan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So ada 4 nabi lagi yang masih hidup yang kita perlu sama-sama ketahui, dan semuanya ada sebab kerana mereka hidup nak menyantuni umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya tuan-tuan, ada masa sikit lagi ada sikit. Sebenarnya banyak nabi-nabi sebelum kita ni, Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi apa semua, just name it, semua nabi-nabi ni cemburu dengan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka sanggup untuk letak jawatan, tak jadi nabi, tak jadi rasul pun tak apalah, asalkan mereka dapat jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai Nabi Musa, bukan Nabi Musa kan? Nabi Musa berkata, aku tak jadi nabi, aku tak jadi rasul pun tak apa, yang penting dapat jadi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka tu nabi-nabi yang hebat, yang banyak pahala, mereka adalah kekasih Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi sanggup tak jadi nabi pun tak apa, asalkan dapat jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka merintih, mereka merayu nak jadi umat Muhammad. Tiba-tiba kita ni yang merintih pun tidak, berdoa pun tidak, mohon apa pun tak, lahir-lahir terus diiktiraf sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So alangkah beruntungnya kita. Sebab tu bila cerita pasal kisah-kisah Nabi ni, di hujung ceritanya kita mesti ingat, ya Allah, untungnya kita jadi umat Muhammad. Banyaklah kelebihan jadi umat Muhammad, yang mana saya akan cerita lagi pada bulan-bulan yang akan datang. Jadi tuan-tuan, ada soalan? Ada nak tanya? Ya, sila. Nabi kita jaga air. Nabi kita jaga air untuk kesejahteraan umat Muhammad
Saya pernah jumpa dengan satu Habib tu, dia kata Nabi Khidir dia ditugaskan untuk jaga air. Kalau lah Nabi Khidir tak jaga air, mungkin air yang ada sekarang ni semua dah tercemar dah tak boleh diminum. Tapi itu dia punya serve untuk umat Muhammad. Wallahu alam. Tidak ada dalil, tak ada hadis, tak ada. Tapi itulah maknanya kita tahu benda ni secara hikmah. Dan ramai orang yang katanya dah pernah jumpa dengan Nabi Khidir. Dan Nabi Khidir memang hidup lah. Nabi Khidir ni dia punya pakaian rasmi dia ialah warna hijau. Khidir artinya daripada perkataan hadara. Hadara ahdar hijau. Khadrawat tumbuhan hijau, sayur-sayuran hijau. Itu khadrawat. Khidir ni dia hijau kali. Bila dia pergi kat mana-mana, bila duduk atas batu, batu tu pun jadi hijau. Duduk atas tanah, tanah pun jadi hijau sekelilingnya. Itu Nabi Khidir. Dan saya pernah tanya juga dengan Imam Masjidil Aqsa, dekat Kubatu Sahara ataupun dekat luar Dome of the Rock. Kalau siapa pernah pergi ke Masjid Aqsa, ada Dome of the Rock kat tengah-tengah tu. Jadi kat keliling Dome of the Rock tu ada beberapa kubah, ada beberapa mihrab. Mihrab ni tempat sembahyang lah, tempat imam lah, tu mihrab tu. Oh, sini pun ada mihrab dahsyat lah. Surau Al-Husna. Jadi ni ada mihrab. Jadi dekat keliling Kubatu Sahara tu dia ada banyak mihrab, ada lebih kurang 5-6 mihrab. Dan saya tanya ni mihrab siapa? Dia kata ni mihrab ni, mihrab ni. Lepas tu mihrab Nabi Khidir pun ada. Saya cakap kenapa ni mihrab Nabi Khidir? Dia kata Nabi Khidir suka sembahyang Jumaat kat sini. Jadi itulah puat tempat Nabi Khidir solat Jumaat. Pada hari Jumaat dia akan bersama-sama dengan manusia biasa. Mereka akan sembahyang dekat mihrab dia. Dia bukan mereka, dia akan sembahyang kat mihrab dia. Begitulah dikatakan, wallahu a'lam, tak ada siapa ambil gambar, tak pernah masuk dalam YouTube ke apa pun tak pernah. Tapi begitulah, Nabi Khidir masih hidup dan dia selalu solat solat Jumaat di Masjidil Aqsa yang hari ini telah dikepung oleh musuh-musuh kita yang durjana. Okeylah, cukuplah sekarang. Kisah lain. Habis dah Tak ada soalan Clear Okey, clear Tu tanda gini kan, bukan tanda soalan. Okey. Terima kasih banyak tuan-tuan. Selamat menyambut bulan Ramadan. Kita doakan mudah-mudahan Ramadan kali ini Ramadan yang terbaik buat kita. The best Ramadan ever. Berbanding sebelum-sebelum kali ini paling kualiti lah. Kita punya solat tarawihnya, kita punya bacaan Al-Qurannya, sedekahnya, sahur jangan tinggal. Okey, sahur jangan tinggal. Walaupun kita dah biasa puasa, tapi sahur tu berkat sebenarnya. Okey, dan insya-Allah sepanjang bulan Ramadan ni saya akan beraksi pula di dataran kemerdekaan Shah Alam. Tapi hujung minggu je, satu Ahad, hari kerja tak. So you all tak pergi kot sana kan. Ada iftar percuma, anjuran jaiz. Bawa family, bawa anak beranak. Kalau ada mak mentua, bawa mak mentua. Bawa adik angkat, mak angkat semua, girlfriend angkat. Bawalah ke sana, ke dataran kemerdekaan Shah Alam untuk buka puasa kat sana. Makanan disediakan, boleh makan kat padang. Sembahyang maghrib itu, yang isyak tarawih pun ada. Ada surah itu. Boleh lepak-lepak hujung minggu, di healing-healing, lepak-lepak. Tak payah keluar duit sesen pun, kecuali kalau beli belon. Beli belon kena bayar lah, belon tak ada lah, free. Makanan hidangan free, kuih, air, makanan nasi semua free. Boleh bawa siapa-siapa, bawa bentang tikar, makan atas tikar. Tapi jangan makan tikar tu. Makan atas tikar, lepak-lepak hujung minggu. Satu ahad saya ada kat sana, insya-Allah. Terima kasih banyak tuan-tuan. Aku lu qali hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innallaha ghafurur rahim. Tasbih kafarah dan suratul asy. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Betul.